Selamat sejahtera diucapkan kepada Profesor Kamaru. Kami dari Kumpulan 8 ingin membincangkan topik COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di Malaysia, seluruh institusi dalam negara telah ditutup demi kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Namun begitu, pengajaran dan pembelajaran PTP tetap diteruskan secara atas talian. Penularan wabak COVID-19 merupakan krisis global dan bukan sahaja mengibarkan pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka tertangguh, maka menjadikan tanggungjawab dan peranan guru begitu mencabar. Cabaran yang dihadapi guru apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan amalan yang baru yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara atas talian seperti Google Classroom, Google Meet, YouTube dan Zoom Club Meeting. Saya akan membincangkan punca COVID-19 membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Pertama sekali, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, kesinambungan penerimaan ilmu semasa PKP, serta peperiksaan besar harus dijalankan secara lancar telah menyebabkan perubahan dalam dunia pendidikan. Selepas itu, saya akan membincangkan isu utama kajian kita yang dikaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, fikir dan juga rukun negara. Pertama sekali, falsafah akhlak telah membincangkan pelajar mestilah sentiasa berdisiplin dan memegang falsafah akhlak yang kuat supaya tidak mengamalkan tabiat buruk seperti meniru dan kehilangan integriti agar tidak mempengaruhi dan merosotkan seseorang insan. Falsafah teknologi membincangkan alat komunikasi haruslah diperkembangkan untuk melancarkan pembelajaran dan mengelakkan isu untuk menghubungkan internet dan internet yang lambat. Ia juga merapatkan jurang digital antara pelajar di luar bandar dan pelajar di bandar. Selepas itu, falsafah organisasi membincangkan hubungan antara pelajar menjadi rentan semasa pandemi COVID-19. Hubungan yang positif antara pelajar dengan pelajar tidak wujud melalui kuliah atas talian disebabkan kekurangan interaktiviti dan hubungan sosial dan organisasi. Selepas itu, setelah mengaji falsafah pendidikan kebangsaan, kita dapat membincangkan ia melahirkan rakyat yang mahir dalam teknologi dan keterampilan. Ia membina pelajar sebagai macam model insan yang diperlukan oleh negara dan ia juga melahirkan individu yang berupaya mencapai kesejahteraan. Di samping itu, hukum negara telah membincangkan pendidik serta pelajar tidak mengabaikan kepercayaan pokok kepada Tuhan. Dan ia melindungi setiap pendidik serta pelajar menuntut ilmu pengetahuan. Dengan cara tersebut, keselamatan dan kesihatan setiap warga dijamin dan melahirkan insan yang berilmu, pengetahuan dengan minda yang cerdas serta badan yang cerdas. Di samping itu, saya akan mengupaskan pandangan terhadap aliran pemikiran utama dalam aliran falsafah. Profesor Matyati S. Dr. Haji Lokman Hakim Ismail ialah pensyarah kanan Universiti Tun Hussein On Malaysia. Pandangan beliau ialah transformasi nasional disebabkan oleh kemunculan COVID-19 melalui pendidikan yang dinamik dan fleksibel jangka panjang telah membantu memperkasakan modal insan negara dan merubah Malaysia menjadi sebuah negara aman yang kaya dengan nilai ekonomi dan sosial berteraskan sains dan teknologi. Seterusnya, Muhammad Azizi Hassan ialah Presiden Ikatan Guru-Guru Muslim Malaysia. Pandangan beliau ialah guru perlu mempunyai ajakan paradigma untuk menerima senario baharu pendidikan global dan menyiapkan generasi yang celik teknologi maklumat. Ini penting dalam menyiapkan mereka bagi menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan bersedia menjadi generasi digital. Impak COVID-19 dalam dunia pendidikan. Berdasarkan kajian, kita mendapati bahawa semua pembelajaran telah dilancar secara maya. Kesan terhadap pelajar ialah menjadikan pelajar lebih berdikari disebabkan mereka susah untuk meminta bantuan daripada rakan sekelas yang tidak kenal. Selain itu, pandemik ini telah membebankan keluarga untuk menanggung gadget dan wifi yang bermahal. Akhirnya, pembelajaran secara maya dapat membantu negara kita ke arah dunia yang bercanggih dan membentuk elit negara, tetapi meruntuhkan pendidikan kerana penutupan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nur Syahrain binti Muhammad Fauzi. Jadi saya akan teruskan dengan topik yang kelima iaitu cadangan dalam mengatasi kekangan pendidikan dalam era COVID-19. Walaupun pelbagai usaha telah dijalankan untuk memastikan pendidikan secara alam maya dilakukan, namun terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditambah baik untuk memastikan falsafah pendidikan negara ini dapat diteruskan dengan dalam keadaan yang teratur. Cadangan pertama ialah pihak kerajaan hendaklah merancang lebih banyak bantuan kewangan terhadap para pelajar seperti memberikan bantuan internet secara bulanan dan bukan secara one-off
dan lain-lain. KPM diminta untuk pertimbangkan tentang anjakan 6 PPPM dalam menyelesaikan isu masalah kekangan pembelajaran secara atas talian. Seperti contohnya, pihak sekolah mempunyai kuasa untuk membuka semula sekolah kepada sebahagian para pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran secara atas talian. Cara penyampaian maklumat dan pengetahuan kepada pelajar haruslah relevan dan berkesan oleh para pendidik. Kerana apabila pelajar belajar secara alam maya, mereka lebih mudah berasa bosan. Maka dengan hal ini dapat membuatkan sesuatu pembelajaran itu lebih menarik. Media masa juga perlu menyiarkan lebih banyak tentang isu pembelajaran di rumah seperti masalah gangguan yang dihadapi oleh para pelajar. Oleh itu, ahli keluarga para pelajar akan mendapat lebih banyak pendedahan tentang pembelajaran atas talian agar mereka lebih memahami situasi para pelajar dan prihatin. Akhir sekali, para tenaga pengajar boleh menggunakan platform pembelajaran yang dapat menyokong sistem di luar talian. Hal ini adalah untuk memudahkan pelajar yang berada di kawasan pedalaman untuk mengakses aktiviti pembelajaran tanpa perlu menggunakan sebarang internet. Jelas bahawa tidak semua pelajar boleh menerima cara pembelajaran dalam talian dan masih ada lagi pelajar yang perlu bimbingan secara konvensional untuk memahami dengan lebih mendalam kerana wujud kekangan dalam pendidikan dalam talian seperti masalah capaian internet, ketiadaan peranti digital pintar serta sikap belajar sendiri. Dengan itu, guru harus memastikan pelajar tidak hilang semangat untuk menimba ilmu. Ibu bapa, guru dan pelajar pula harus berusaha membudayakan norma baharu pembelajaran dalam talian dan meminimalkan impak negatif daripada pembelajaran dalam talian. Sekian, terima kasih.